muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita menyambung perbincangan wacana ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, yang dikelolakan dan dibawakan secara langsung oleh Akademi Tadabbur Malaysia melalui perstreaman audio dan platform Zoom dan juga Facebook di Akademi Tadabbur Malaysia. Dan pada malam ini kita menyambung siri yang ke-15 ayat 102 surah Ali Imran. Pada 2 minggu yang lepas kita bincang tentang ayat 100 surah Ali Imran, dan pada malam ini ayat yang selepasnya lah, itu kita bincang 100 dan 101. Dan malam ini insyaallah kita kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un bal matta'tuha baik. Dan ayat 102 surah Ali Imran ini berkenaan dengan perintah untuk bertakwa, kan, perintah untuk bertakwa. Kita baca ayat na'udzubillahi minasyaitonirrajim, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, surah Ali Imran ayat 102 yang berbunyi ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kamu kepada Allah, haqqa tilawatih, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, wala tamutunna illa, dan jangan sekali-kali kamu mati, illa, melainkan, wa antum muslimun, kamu dalam keadaan Islam. Ini ayat dia lah. Ada pun ayat yang berikutnya iaitu 103 ini, 102 ini, 103 biasanya dimasukkan sekali oleh para ahli tafsir, sama ada mereka gabungkan sekali dan memberikan pentafsiran terhadap beberapa ayat secara berkelompok. Secara berkelompok, sama ada misalnya ambil daripada 100 hingga 104, kan, ataupun juga misalnya dalam tafsir Al-Munir. Ini tafsir Al-Munir oleh Dr. Wahbah Al-Zuhaili. Ini sekadar contohlah. Dr. Wahbah Al-Zuhaili memasukkan ataupun meletakkan ayat ini daripada ya ayyuhallazina amanu in tuti'u fariqan minal ladzina utul kitab. Ayat 100 yang dah kita bincangkan. Jadi dia masukkan 100, 101, 102 dan 103. Jadi ketetapan sebegini dia bergantung kepada cara pendekatan kaedah yang digunakan oleh ahli tafsir, kan. Maknanya pendekatan secara tematik, mengambil tema-tema ataupun sub tema tertentu hasil daripada membaca, menelaah, meneliti dan mengeluarkan dia punya inti apa yang dikehendaki oleh ayat ini. Jadi diletakkan tajuk, dan tajuk ini sendiri pun kalau tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian baca kitab-kitab tafsir ini, pelbagailah yang lama yang baru, kita akan dapati bahawa para penulis tafsir yang lama yang baru ini meletakkan pelbagai tajuk ataupun inilah tajuklah, kan, terhadap ayat yang mereka kumpulkan tadi. Sama ada mereka kumpulkan 3 ayat ataupun 4 ayat ataupun 5 ayat, bergantung kepada pendekatan masing-masing, kan. Ini tafsir
biasalah kalau secara yang lama-lama ni, maknanya yang klasik, para ulama tafsir mereka mentafsirkan ayat ini secara satu persatu. Secara satu persatu. Itu beza antara tafsir yang secara tradisi yang lama, yang klasik, dengan tafsir yang baru. Baik. Tujuannya ialah untuk mendapatkan kefahaman dan juga memberikan kefahaman penjelasan kepada orang yang membaca kitab tafsir tadi. Baik, kemudian ayat yang kedua iaitu 103 daripada ayat ya ayyuhallazina amanu ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan jangan kamu mati melainkan mati dalam keadaan Islam. Baik. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kemudian Allah menjamu lagi dengan kata perintah wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah, wa la tafarraqu, dan jangan kamu berpecah belah. Dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah, wa la tafarraqu, janganlah kamu bercerai-berai. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah akan nikmat Allah kepada kamu, iz kuntum a'da'a, ketika kamu saling bermusuhan masa jahiliah dulu, kan. Jadi kita akan tengoklah nanti siapa dia ni dalam konteks ayat ini, kan. Fa'allafa baina qulubikum, maka Allah allafa, satukan antara hati kamu, binikmatihi ikhwana, lalu kamu jadilah bersaudara. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Jadi sekali lagi kita ulang, dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan kenanglah nikmat. Ingat nikmat yang Allah berikan kepada kamu ketika kamu saling bermusuhan dulu, maknanya zaman jahiliah. Kemudian Allah satukan hati kamu sehingga kamu ni bersatu padu dengan nikmat Islam. Maka fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana, jadilah dengan nikmat tu ikhwana, orang Islam yang bersaudara. Dan kamu dulu berada di tepi jurang neraka disebabkan kekufuran masa zaman jahiliah. Lalu Allah Ta'ala selamatkan kamu, fa'anqadhakum minha, Allah selamatkan kamu daripadanya, yakni daripada neraka. Kadzalika, demikianlah, yubayyinullahu lakum ayatihi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kamu akan ayat-ayatnya, yakni keterangan-keterangannya, la'allakum tahtadun, mudah-mudahan dengan keterangan-keterangan itu kamu akan tahtadun, akan beroleh atau mendapat petunjuk hidayahnya. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, hubungan ayat terdahulu. Ini biasa, kan? Bila kita baca ayat, bila kita baca ayat Quran ni, kita kena ingat apakah ia ada kaitan dengan ayat yang terdahulu. Kan? Apakah dia ada kaitan dengan ayat yang terdahulu. Ada link senang. Siapa tu dah gol ke belum? Baik, hubungan dengan ayat yang terdahulu, 100 dan 101 menyebutkan tengang perihal Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur kepada siapa. Tuan-tuan ingat lagi tak 2 minggu lepas? Minggu lepas saya tak dapat persiaran. Hari Selasa tu sehari daripada subuh lagi laptop jadi blank. Tak tahulah. Kan ada masalah teknikal apa. Baik. Jadi Allah tegur kepada golongan ahli kitab yang tidak mahu beriman kepada Allah dan Rasulnya, sedangkan mereka dah diberikan penjelasan demi penjelasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menerusi Nabi, kan. Pelbagai soalan yang mereka tanya dan Nabi pun jawab, kan. Tetapi mereka ni tetap tak mahu beriman, sedangkan mereka mengetahui akan kebenaran. Ini yang kita dah bincang lah, kan. Walaupun 2 minggu lepas ni ada dibincangkan berkenaan dengan orientalis. Baik. Ini ayat dia, wahai orang yang beriman, jika kamu taat kepada suatu puak daripada orang Yahudi dan Nasrani yang diberikan kitab itu, nescaya mereka akan mengembalikan kamu ni, makna walhasil balik asal, kan, setelah kamu beriman.
Wa kaifa takfuruna, bagaimana kamu tu boleh jadi kufur wa antum tutla alaikum ayatullah, dan kamu tu baca ayat Allah. Kamu ni dibacakan kepada kamu akan ayat-ayat Allah, yakni Al-Quranul Karim, dan wa fikum rasulullah, dan bersama kamu tu nabi. Kan ada nabi. Dan Allah tegaskan wa may ya'tasim billah, siapa yang berpegang teguh dengan Allah, yakni dengan agama Allah, faqad hudiya ila sirati mustaqim. Dia akan diberi petunjuk ke jalan yang lurus. Dah, ini yang kita bincang pada 2 minggu lepas lah. Maka Allah mengingatkan orang yang beriman, kan, orang yang beriman supaya sentiasa berhati-hati, berwaspada dengan segala macam fitnah yang disebarkan oleh ahli kitab. Kan? Pasal apa? Sebab kita dah maklum tuan-tuan, mereka ni ada kalanya masuk Islam kerana pura-pura, kerana terpaksa. Kan, nak jaga kedudukan, status quo dan seumpamanya. Ada yang benar-benar ikhlas, yang betul mendapat hidayah. Baik. Jangan mudah terpedaya, apatah lagi percaya fitnah yang ditaburkan oleh puak-puak ni, sebab kita juga maklum kan Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam Al-Quran, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatuhum. Kan? Jadi puak Yahudi Nasrani sekali-kali dia tidak akan redha dengan kita tak, sehingga kita ikut dia. Daripada sebesar-besar perkara sampailah kepada benda-benda yang kecil. Hari ni pun bab muzik lah, benda-benda yang kecil pun kan, mungkin kita ni boleh elak tak boleh elak. Kalau setakat yang boleh elak, kita cubalah setakat mana yang mampu, kerana tuan-tuan kan, saya pun bukanlah orang yang baik sangat, namun saya berazam setiap hari untuk menjadi orang yang lebih baik daripada semalam. Tak kan, Allah tutup aib kita kan, setiap kita ni ada kekurangan, ada kelemahan, aib kita tak. Allah tutup belaka kan, kita pun pakat-pakat jagalah kan. Baik, sebab nuzul ayat, mungkin tuan-tuan ada ingat lagi 2 minggu lepas cerita bagaimana berlakunya pertelagahan kan, ataupun permusuhan, perbalahan antara dua kabilah besar lah, dua kabilah Arab besar yang ada di Yathrib ataupun Madinah pada ketika sebelum Hijratul Rasul, sebelum kedatangan Nabi SAW. Ini kita maklum bila kita membaca Ayyamul Arab. Ayyamul Arab, hari-hari Arab, merujuk kepada sejarah bangsa Arab sebelum kebangkitan atau kedatangan Islam. Baik, mereka sering bermusuhan, bertelagah kan, berlaku perang saudara dan sebagainya lah. Okey, selepas Hijratul Rasul ke Madinah, kita maklum kan bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam, Nabi buat 3 perkara yang awal dah. Yang pertama ialah mendirikan ataupun membina masjid. Yang kedua ialah akha kan, mempersaudarakan antara bukan setakat Aus dan Khazraj kan, mereka itu dikenali sebagai Ansar. Ansar maknanya penolong. Penolong yakni penolong kepada agama Allah kan, penolong kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam menegakkan agama Allah. Dan yang ketiga ialah buat piagam Madinah, peraturan kan, peraturan untuk mengawal selia penduduk Madinah yang terdiri daripada Muslim dan bukan Muslim, apa panggil, yang lokal dan imigran kan, bumi dan bukan bumi. Bumi putra dan bukan bumi, dan Arab dan bukan Arab. Baik. Kemudian dan ini pun berulang kalilah riwayat ada menyebutkan bahawa saya ringkaskanlah 2 orang lelaki yang bernama Sa'labah bin Ghunam dari kabilah Aus dan As'ad. Jangan baca Asad. As'ad bin Zurarah kan, dari kabilah Khazraj. Ini sukulah masing-masing ni. Mereka bangga. Mereka bangga sebab kabilah dengan kabilah masing-masing. Kan? Jadi bila bangga ni yang over kan. Oleh sebab itu kita dilarang dalam agama jangan melampau. Kan? Taksub bola pun sama juga kan. Orang tengok bola ni semangat kesukanan, kita tengok bola bergaduh. Kan? Sikap sedemikian membawa kepada suasana tegang, lalu melahirkan
pergeseran, pertelingkahan kata mengata siapa yang lebih baik kan. Macam saya ingat kalau dulu-dulu lah masa remaja dulu, tengok bola. Kelantan dan Terengganu bila main bola tak kiralah di Stadium Sultan Mahmud Keempat Kota Baru ataupun Sultan Ismail Nasruddin Shah Kuala Terengganu, tak ada cerita lain. Gaduh, gaduh dan gaduh. Tak tahulah, kan dah jadi macam satu tradisi. Kalau tak gaduh macam tak sah. Kan? Sedangkan kita nak tengok bola. Patutnya kan kalah menang itu ada pertandingan. Tapi itulah bila ada manusia yang ta'assub membuta yang ekstrim kan. Baik, dan Nabi SAW dapat tahu yang isu mereka ini, lalu Nabi menasihati mereka. Ini yang saya dah ceritakan pada kuliah yang lalu, dan akhirnya mereka terimalah dengan salam perdamaian atas nama Islam dan saudara seagama. Sebab apa? Bahasa mudahnya kita berbalah ni, sebab apa kita berbalah? Kerana musuh kita kan selain daripada syayatul ins wal jin, syaitan dalam kalangan manusia kan, siapa dia? Mungkin tadilah Yahudi, Nasrani, dan selain daripada syaitan dalam kalangan jin kan yang sentiasa membisik-bisikkan, yang sentiasa menghasut manusia ni. Jadi ada dua dah. Akhirnya bila kita tahu bahawa kita ni maknanya mereka tadi itu kan, sebenarnya bersaudara, so tak perlu kata nak gaduh-gaduh, tak perlu lagi nak bertegang leher dan sebagainya lah. Baik, 9:33. Apa bincangan ayat? Cerita takwa ni pun dah banyak dah. Cerita takwa ni saya juga dah sebutkan, dan kita dah lalui fasa Ramadan sebelum PKP kan. Banyak dah tazkirah yang disampaikan oleh asatizah berkenaan dengan terutama ayat puasa dah kan, kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal lazi la'allakum tattaqun kan. Takwa, apa makna takwa saya kira dah pun disebutkan, iaitu bukan dalam arti kata takut. Erti takwa yang lebih menepatinya ialah kita berjalan, ibaratnya kalau kita ambil satu benda lah, satu jalan kan, kita meniti daripada pintu rumah kita nak keluar ke pagar tu kan, ada anak, ada duri, ada kaca, maka kita berjalan secara cermat supaya telapak kaki kita ni tidak kena kaca, dan begitulah umpama dengan kehidupan kita. Jadi takwa bahasa mudahnya ialah patuh kepada segala perintah Allah dan tinggalkan segala larangan. Bukannya takut kan. Takut ni takut kepada pocong, tak takut kepada hantu. Baik, apakah yang dikehendaki oleh ayat ini mengenai takwa, atau antara lain diterjemahkan kepada makna takut. Takut dalam ayat ini ialah takut kepada akidah syirik. Sebab apa? Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Kan? Dia ada sambung belakang. Bertakwalah kamu kepada Allah, bukannya takutlah kamu. Kalau kita terjemah takut tu boleh, tapi kena faham dia punya belakangnya adalah syirik. Takutlah kamu, yakni bertakwa, berjaga-jagalah kamu supaya tidak terjerumus ke kancah perbuatan yang menduakan ataupun mensyirikkan Allah, yang menyekutukan Allah. Maka takut dalam ayat ini ialah takut kepada akidah syirik. Jangan langsung melakukan sesuatu yang boleh membawa syirik. Kita maklum, syirik ada dua, yang besar, yang kecil, dan yang secara khafi, secara terang-terangan, dan secara khafi, secara jali, kan, terang-terangan dan juga khafi secara tersembunyi. Yang terang-terangan ni pun kita dah tahu dah kan, menyembah patung dan seumpamanya. Yang khafi inilah yang kita memang justru kita kena mengaji, ataupun dulu kita dah mengaji dah kan, lupa. Sebab sifat manusia memang sentiasa lupa terhadap apa yang berlaku kan, lupa. Kalau mengaji kan, sebahagian orang dia tak nak belajar. Pasal apa? Bila dia tanya, dah belajar dah kan masa sekolah dulu. Macam bab tata cara solat lah tuan-tuan. Bab tata cara solat ni kita refresh kan, kita baca balik dah. Bukanlah bermakna kita ni tak tahu, kita dah tahu dah. Kukuklah ada jumpa benda-benda yang kita ni orang kata apa, tak berapa kejap
molek. Tak berapa kemah molek, tak berapa faham betul tentang suatu isu yang dibincangkan berkenaan dengan perihal tata cara solat misalnya. Baik, balik pada ayat kita. Lafaz haqqa tuqatih yang bermaksud takwa kepada Allah sebagaimana sepatutnya. Kan, haqqa tuqatih. Ayat ini bagi orang lelaki dia dengar sabar minggu, khatib kan baca sabar minggu tak tahulah kok-koknya saya tak dengar pun confirm kan awal lagi makmum tadi dah lena kerana antara tidur yang paling sedap, paling seronoknya ialah ketika khatib sedang berkhutbah ataupun menyampaikan khutbah. Hari ini ramai khatib yang sedang membacakan khutbah. Kan? Patutnya khatib berkhutbah. Dia beza. Kan dia beza. Saya ingat belajar di Azhar dulu, orang Mesir ni dia berkhutbah. Dia tidak ada teks, kan? Itu kehebatan khatib dia. Baik, membawa maksud takwa kepada Allah sebagaimana yang sepatutnya. Jadi takwa kepada Allah ni benda ni berat, kan? Benda ni ibaratnya bila kita baca ayat yang famous lah dalam surah Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah kata tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada dia dah. Jadi kita ada 24 jam sehari semalam. Kalau begitu kan tak boleh nak buat benda lain. Tidak boleh nak buat kerja lain, kena ibadah. Tapi kan ada tapinya bermakna datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberikan perincian, penjelasan kan dan disimpulkan oleh para ulama selepasnya. Jadi ibadah ni ada dua, ada yang khusus dan ada ibadah yang umum. Kan? Kalau kita tak faham kan bermakna Islam tidak membenarkanlah kan maknanya kena sentiasa beribadah kan betul sentiasa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam tempoh sehari semalam 24 jam sehari semalam kita kena beribadah kepadanya kan selain daripada waktu yang khusus untuk ibadah khusus solat ada waktunya puasa ada harinya waktunya kan sedekah macam mana sedekah tidak ada waktunya, anytime kan. Tak ada duit, lalu tabung tu kan. Senyum je lah dah tak ada duit. Kan? Contohlah dah. Jadi ada yang bersifat tak apa panggil ibadah yang dikerjakan macam kita belajarlah anak-anak kita belajar dengan ada harta zakat. Kalau tak ada duit memang tak boleh nak keluar zakat. Ada haji kan, ada umrah kan, kena fizikal pun kena, sihat dan sebagainya lah. Baik, jadi antara persoalan juga tuan-tuan, adakah kita mampu melaksanakannya? Yakni benar-benar bertakwa kepada Allah Ta'ala. Nak suruh beribadah sepanjang masa kan? Bagaimana berlakunya salah faham. Kerana contoh terbaik adalah daripada perlakuan, tunjuk ajar dan amalan Nabi SAW sendiri. Mungkin orang argue, tak apalah dia Nabi. Nak kan kita baca kisah-kisah berkenaan dengan Qiyamul Lail, solat malam Nabi SAW kan. Jadi kalau secara logik lah kan, Aisyah pun tanya tak kan. Yang cerita Nabi solat tu lama kan sampai bengkak kaki. Secara logik nak buat apa? Kan secara logik tak perlu apa dah contohnya kan, tapi sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan seumpamanya. Dan begitu juga para sahabat sebagai generasi terbaik yang mengepalai tunjuk ajar dari sudut tata cara beribadah kepada Allah Taala kan. Baik, kemudian tabi'in dan generasi yang ketiga lah tabi'in. Jadi para sahabat takut kerana mereka tahu yang mereka pun tak mampu. Kan, bagaimana contoh 3 orang sahabat lah yang pergi jumpa Nabi ni nak puasa sepanjang masa, yang tak nak tidur, nak solat dan sebagainya tadi tu. Dan Nabi pun respon lah bahawa aku ni ada ketika aku berpuasa, ada ketika aku berbuka kan dan sebagainya lah. Artinya bukan sebagaimana yang difahami oleh mereka itu. Tapi kan memang tak mampulah. Maka selayaknya
tidak dapat bertakwa sebagaimana yang Allah kehendaki. Betul-betul 24 jam. Baik. Dan Imam Ibn Katsir rahimahullah menyebutkan, dia menukilkan inilah daripada beberapa nama ni, Sa'id bin Jubair, Abul Aliyah, Rabi' bin Anas, Qatadah, kan, Muqalti dan sebagainya, ada berpendapat bahawa ayat ini dinasakh, maknanya orang kita panggil dimansuhkan, dibatalkan dari sudut hukum. Sebab bila mana kita mengaji tentang ulum Quran, dia ada ayat yang memang dimansuhkan, artinya macam dibuanglah, kan, mungkin agak kasar sikitlah, ditiadakan, kan, seperti asy-syaikhatu wasy-syaikhatu iza zanaya, orang tua perempuan dan orang tua lelaki apabila mereka berzina. Ayat tadi dimansuhkan, kan, dan hukum juga memang dah mansuhlah. Ada ayat yang memang kekal, akan tetapi hukumnya dimansuhkan. Antara contoh yang biasa orang buat, apa dia? Cerita bab riba dan juga solat, tak? Kan, wala taqrabus salata wa antum sukara, bab minum sakar, kan, bab minum minuman yang memabukkan. Jadi ada stages, kan, tak boleh kita salah faham. Bila salah faham jadi kacau, kan, menimbulkan kekacauan dalam beragama. Sebab apa? Sebab tidak menggunakan kaedah pentafsiran ataupun kaedah memahami nas dengan cara yang betul dan tepat. Ini yang berlaku. Baik, kita tengok. Maka sebahagian kata bahawa ayat ini dinasahkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah lainlah, surah At-Taghabun, yang berbunyi fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairul li anfusikum. Maka bertakwalah kamu kepada Allah mastata'tum, setakat mana yang kamu mampu. Kan, yang ni jangan salah faham. Kalau kita salah faham, contohlah bertakwalah kamu kepada Allah, kita tafsir ikut kepala kita. Saya mampu solat isyak 3 rakaat. Tak boleh. Betul tak? Dan bertakwa kepada Allah sampai bulan Ramadan, kan, diperintahkan kepada umat Islam untuk berpuasa selama sebulan bulan Ramadan. Sama ada 29 ataupun 30 hari. Tuk-tuklah dia tu kata, okey, mastata'tum, saya mampu puasa 10 hari je. Macam mana? Kan, sebab dia kata, okey, Allah kata bertakwalah kamu kepada Allah dan setakat yang kamu mampu. Tak? Macam mana tuan-tuan? Tak boleh. Dari sudut skema bagaimana kita nak memahami nas, kaedah berinteraksi dengan nas, kaedah berinteraksi dengan Al-Quran dan kaedah berinteraksi dengan hadis Nabawi ini. Saya harapkan bahawa tuan-tuan dan puan-puan sekalian mungkin dah ada buku, kan, yang ditulis oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, kan, bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran, dan buku kedua bagaimana berinteraksi dengan hadis, kan. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak makan. Next time, kalau datang arrival kat sini kan, kalau tak ada parking, Parkir tepi tu. tu pintu Tarik. pintu belakang tu Ah, nanti kali Okey. depan pasal situ InsyaAllah. Kadang-kadang dia orang penuh sangat kan. Ya, ya. Rumah Saya ingatkan bola. tu memang boleh masuk lah, tak ada masalah. Tolong mute lah. Biasa saya tarik motor je risau nanti. Kalau, Saya cakap benda luar tadi. kalau motor tak ada parking, Okey. tak ada pasal kadang-kadang hujan kan. Ya. Aku ikut je. Okey, insyaAllah. Okey, jadi salam. Tolong. Baik, jadi bertakwalah kamu kepada Allah mastata'tum, ada terjemahan di sini menurut kesanggupanmu, makna kemampuan, kan. Dengar dan taatlah, dengar dan taat, wasma'u wa ati'u, dan taatlah, wa anfiqu khairan li anfusikum, dan berbelanjalah, bagilah nafkah itu lebih baik li anfusikum, dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk diri kamu, kan. Baik, ayat ini merupakan kelompok ayat terakhir dalam surah At-Taghabun. Kalau tuan-tuan tengoklah surah At-Taghabun ini,
At-Taghabun ini dia ada 18 ayat dan sebahagian daripada ulama ni mufassir dia mengelompokkan ayat. Ada yang meletakkan ayat 14 hingga 18 sebagai satu tema. Kan ini sebagai contohlah saya tu nak bincang yang ni, cuma nak tunjukkan, dan di sini pun ada insya-Allah sampai ketika kita akan bincang juga ayat ini yang berbunyi ya ayyuhallazina amanu ni inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya min azwajikum, sesungguhnya isteri-isteri kamu dan anak-anak kamu aduwwan lakum, menjadi musuh kepada kamu. Biar betul tak? Menjadi musuh yang bagaimana? Fahdharuhum, kena berhati-hati, kena beringat-ingat terhadap mereka. Wa in ta'fu wa tasfahu, jika kamu memaafkan dan tidak memarahi mereka, wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim, dan seterusnya depan di sini fattaqullaha mastata'tum. Kan, jadi ayat ini dia ada kaitan, ayat ini dia ada kaitan dengan ayat yang terdahulu. Justru dalam kita nak memahami, maka kita kena rujuk, baca dan hadam ayat-ayat yang terdahulu, dan selepasnya barulah kita tahu cerita atau latar belakang yang melatari sesuatu ayat yang ataupun yang kita bincang. Kan? Baik. Ayat 16 surah At-Taghabun ini menyentuh tentang usaha kita dalam melaksanakan tuntutan agama. Dalam melaksanakan tuntutan agama, ada kala kita rasa kita tak mampu mengerjakan amal ibadat seperti orang lain. Contoh apa dia? Buat puasa lah kan, Isnin Khamis. Tak. Kita tanya diri kita, mampu ke tidak? Mampu ke tidak tuan-tuan? Mungkin bagi kita rasa tak mampu. Kan kita baca kisah-kisah kan. Tengok dalam TV, radio dan seumpamanya orang cerita buat puasa sunat. Kan kita pun termenung. Okey, kita dah masuk bulan 12 dah ni besok ni. Kan 11 bulan berlalu. Dalam konteks tahun Masihi lah. Tahun Masihi ni agak-agaknya berapa banyak dah kan kita berpuasa sunat ada, selain daripada biasanya orang kita ni puasa 6, kemudian 9 dan 10 Muharram, kemudian hari Arafah kan, hari putih tak ramai, dan hari Isnin Khamis ada jugalah kan. Tapi yang ramai biasanya tadilah hari Arafah, 9, 10 Muharram kan, dan puasa 6 yang paling ramai kan. Jadi hari-hari putih rasa tak ramai. Jadi kita tanya diri kita tak kan, dalam 11 bulan yang berlalu ni kan, kita ni hari ni malam 26 Rabiul Akhir kan, dan saya ditanya berkenaan dengan inilah bulan, doa yang dibaca dan menyampaikan khabar kepada siapa-siapa ni. Saya kata mudah aja kan, saya sebutkan bahawa tidak ada hadis pun kan. Mulai malam ini lepas maghrib sudah masuk 1 Jumadil Awal kan, Nabi bersabda, ni hadis palsu. Siapa yang memberitahu berita 1 Jumadil Awal kepada orang lain, haram api neraka baginya. Kan? Pasal nak bagi tahu ni, nak bagi tahu tak ada masalah, tapi bila disandarkan kepada Nabi dan dia punya fadilah apa dia, haram api neraka baginya. Waliyahzubillah min zalik. Nampak macam cantik tapi sebenarnya adalah hadis palsu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, balik pada cerita kita. Jadi balik pada tadi, okey, orang lain buat kan, kita pun tanyalah diri kita tak yang rutin lah kan, yang rutin tentang amalan solat malam tak, bak derma kan, dan seumpamanya. Merujuk kepada ayat di atas, fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u dan seterusnya, maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, maknanya ikut kemampuan kita lah, dan dengar serta taat. Kita hanya diperintah untuk melaksanakan amal ibadat dan menjadi hamba Allah setakat yang kita mampu. Namun, mampukah kita untuk berpuasa sebulan-bulan Ramadan?
Mampu tak? Sebenarnya kita mampu. Tapi kalau nak ikut logik akal, tak mampu saya campur dengan nafsu pula yang tak berapa rajin, kan akhirnya puasa yang yuk. Kan? Namun kita perlu mengenal pasti tahap kemampuan kita sebenarnya. Kan? Macam baca Quran lah. Mampu tak mampu untuk nak baca satu ayat sehari? Mampu tak mampu untuk nak baca 10 ayat sehari? Bukan tak mampu, betul tak? Kan? Bukan tak mampu tapi kita tidak allocate masa untuk kita nak baca Al-Quran. Kita tunggu ada masa kosong. Bila ada masa kosong memang tak ada lah. Kan? Masa yang banyak kita habiskan untuk membaca ni. Nah, itu je. Kecuali kita dah menjadi satu rutin, lepas solat subuh, lepas solat maghrib, kita bacalah dalam 10 ayat ke tak panjang pun tak apalah. Asal dia menjadi satu rutin bagi kita. Yang dapat khatam satu juzuk sehari itu alhamdulillah lagi baik tak? Baik. Jadi kita kena sentiasa berusaha untuk tambah amal. Menambah amal dan juga ilmu berdasarkan kepada kemampuan kita. Kemampuan kita ni la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tegaskan bahawa kan apa yang Allah taklifkan kepada manusia dalam konteks rukun yang 5 ni. Kan selain daripada 2 kalimah syahadah, itu rukun iman, rukun dalam konteks Islam, kan? Solat, puasa, zakat, haji ni, kan? Jadi haji lah misalnya tak, walaupun musim panas memang manusia mampu kan sebenarnya untuk melaksanakan ibadah haji. Kan dalam konteks hari inilah dengan cabaran COVID-nya kan, kita pun tadi menteri siapa dia kata terpaksa tangguhkan untuk diisytiharkan sebagai endemik kan, masih lagi pandemik. Sebab apa? Mari pula virus baru kan, kutlah ni pula 22 23 tak tahulah kan. Baik, sabda Nabi SAW, hadis ini ada riwayat Bukhari dan Muslim lah. Ini hadis sahih, saya ambil dalam Muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu yuhadditsu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, Abu Hurairah ceritalah, yuhadditsu menceritakan bahawa dia ni sami'a mendengar. Kalau dari sudut kaedah ilmu hadis ni, ini dipanggil simak, maknanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu memang mendengar sabda Nabi SAW yang dia riwayatkan ini. Apa kata Nabi? Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu. Apa yang aku larang kamu daripadanya, yakni daripada melakukannya, kan, jauhilah apa yang aku larang jauhilah apa yang aku larang kamu lakukan. Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu, apa yang aku larang kamu daripada melakukannya, fajtanibuhu, maka hendaklah kamu menjauhinya. Wa ma amartukum bihi faf'alu minhu, dan apa yang aku perintahkan kepada kamu, yakni untuk buat, faf'alu minhu, maka buatlah. Kan? Ini ada ayat Quran tak? Wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma naha ankum anhu fantahu. Kan? Jadi apa yang Nabi suruh kita buat, apa yang Nabi larang kita tinggalkan. Baik. Kata Nabi lagi, faf'alu minhu mastata'tum. Ini poin dia. Buatlah setakat yang kamu mampu. Kan? Mengikut kemampuan kamu. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum. Dan kata Nabi SAW lagi, sesungguhnya ahlakal ladzina min qablikum, telah binasalah mereka yang terdahulu daripada kamu. Mana orang-orang dulu ni, sebab apa? Yang pertama, kasratu masailihim. Kerana mereka ni banyak bertanya. Banyak bertanya, tuan-tuan, jangan salah interpret. Kan? Misal kata saya lah, kita dalam kelas ni, kejap-kejap anak murid tanya, kejap anak murid tanya, maka saya pun tak boleh nak jawab. Saya pun kata, maka yang banyak bertanya itu tak.
kuranglah ilmunya ataupun apa jualah kan. Sebenarnya yang dimaksudkan dengan kasratu masailihim, banyak bertanya soalan yang bukan-bukan, yang tak ada kaitan pun. Kalau soalan yang ada kaitan untuk nak menambah ilmu dan kefahaman, ahlan wa sahlan, dialu-alukan. Kan? Jangan salah faham. Ini kadang-kadang tok guru tak bagi anak murid nak tanya. Yang kedua ialah binasa umat terdahulu disebabkan oleh wahtilafuhum ala anbiya'ihim. Mereka berselisih dengan ajaran nabi mereka. Kan, ajaran nabi mereka kita maklum ajaran yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sama saja daripada Adam sampai kepada Nabi Isa dan sampai kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, semuanya adalah membawa satu saja panji atau bendera, yakni mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kan sama saja. Yang bukannya Nabi Musa untuk orang Yahudi, kan, untuk orang Yahudi, dan Nabi Isa untuk orang Nasrani, orang Kristian. Tak. Kan, Nabi Isa bukan nabi kepada agama Kristian. Kan? Ni kadang-kala orang duk cacilah Nabi Isa ni kita selamba je tak? Kerana sebahagian daripada kita tak faham. Kan? Tidak faham yang dicaci tadi tu sebenarnya adalah apa? Kan? Jadi seolah-olah tak rasa sensitivity. Jadi mungkin bagi mereka itu Nabi Isa mewakili agama mereka. Sebenarnya Nabi Isa ni mewakili agama kita. Yang mewakili agama mereka tu, mereka anggap Jesus Christ tu itu versi mereka, kan, sedangkan yang betulnya tidak macam tu. Baik. Jadi kemudian mereka tidak bersetujulah. Ini punca perselisihan mereka. Jadi kesimpulan di sini dalam bab soal jawab, dan sekali lagi ditegaskan bahawa boleh bertanya soalan-soalan yang dirasakan perlu. Kan, sama ada biasalah mungkin dalam semasa kelas berjalan ataupun juga selepas berakhirnya sesuatu kuliah ataupun kelas. Kan? Baik, tuntutan supaya bertakwa sebenar-benarnya menurut Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsir dia, dia kata takwa bermaksud hendaklah ditaati, tidak diderhakai. Kan? Takwa ialah nak kena taat dan tak boleh derhaka. Derhaka ni bermakna tidak taat atau derhaka. Kita kena faham tak? Tidak taat bermakna kita telah menderhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan, benda-benda yang kadang simple je. Kita lah orang lelaki ataupun orang perempuan, bab tutup aurat, nak kena jaga duduk kat rumah, kan, nak angkat kain yang dijemur di pagar tak, kan? Tak bertudung, ataupun juga abang apa panggil hari ni? Dispatch ni, Grab Food Panda ni, kan? Anak dara kita keluar nak pergi ambil lah makanan tak, kan, daripada dispatch tadi tu, kan, letak kain macam tu je, kadang-kadang letak tuala, tak boleh, kan. Kena biarlah ditunggu sekejap ke, okey, kenalah berpakaian yang betul, bukan sopan dari sudut kita orang Melayu tak, kan. Yang penting ialah menutup aurat. Benda-benda macam ni lah orang kita ni kadang, sebab apa? Mungkin dia rasa sikit je. Apatah lagi yang pakai dengan tak kira lah. Saya semalam saya tengok, belum ni pun isteri pun pernah juga sembang. Bila dia tengok ustaz dalam rancangan di televisyen, saya pun tengok semalam, petang semalam. Kata ustaz ni ustaz selebriti ni, minta maaf lah, pakai baju yang memang, ni lelaki lah kan ustaz. Memang agak sadu. Kan? Jadi orang kata berbody. Boleh faham tak berbody? Jadi berbody ni yang menampakkan susuk tubuh, walaupun baju tadi itu adalah baju yang ditaja, kan, ditaja, mintalah request lah kepada penaja, saya nak saiz yang besar, walaupun saiz saya ni saiz L, kan, dah try dah tak muat, kan, jadi macam balut nangka tak, nak mintalah yang lebih besar, kan. Ni tidak saya duk parti tengok, kan, banyak kali lah. Jadi walaupun nampak tutup aurat, sebenarnya masih lagi belum menepati piawai penutupan aurat, walaupun si pemakai tadi itu adalah lelaki. Benda-benda yang simple je.
Bermakna dalam konteks derhaka ni telah menderhakai, yakni tidak patuh kepada perintah Allah Ta'ala. Kan? Yang kedua ialah disyukuri, maka tidak dikufuri segala nikmat yang ada. Dan yang ketiganya ialah kena diingati supaya tidak dilupai. Kena sentiasa ingat, yakni berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sepanjang masa dan ketika lah. Kan, itulah yang sebaik-baiknya. Maka zikir-zikir dalam Islam ini cukup simple. Betul tak? Zikir-zikir dalam Islam ini cukup simple. Kan? Cukup simple. Yang paling mudah cukup lah. Kan? Subhanallah, Alhamdulillah. Tak. Kalau nak sebut la ilaha illallah ni mungkin panjang sikit kan. Allahu Akbar. Bagaimana kita baca dalam wirid solat. Tak. Yang tu pun dah memadai dah. Yang pentinglah kita berzikir. Kan? Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Kan? Paling tidak pun subhanallah ataupun yang 3 rangkaian tadi tu pun dah memadai dah. Kan? Dan juga tuan-tuan, dari sudut bacaan Al-Quran, sentiasalah melazimi apa dia? 3 kul lah. Sentiasalah melazimi bacaan 3 kul. Kan? 3 kul ni orang yang mengikuti kuliah-kuliah ni dia tahulah. Dia tahu tak? Baik. Kemudian dalam pada itu Imam Ibn Katsir ketika mentafsirkan ayat ini, ittaqullaha haqqa tuqatih. Kan? Biasa kalau budak-budak dia tanya macam mana nak baca? Kan? Dia baca at-taqu ko ittaqu. Kan? Baik. Juga menukilkan pandangan daripada Ali bin Abu Talhah. Siapa dia ni? Ali bin Abu Talhah ni. Biasa kita tahu Ali bin Abi Thalib. Kan? Ali bin Abi Talhah ini dah dia berapa generasi ke berapa dah? Macam cicit murid ke? Yang meriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia kata ayat tersebut tidak dinasah. Kalau pendapat tadi itu dinasah, maka ada pendapat yang kedua kata tidak dinasahkan, tetapi yang dimaksudkan dengan takwa yang sebenar-benarnya ialah al-jihadu fi sabilillah, berjihad pada jalan Allah sebenar-benar jihad dengan tidak ada rasa takut terhadap celaan orang yang mencela, berlaku adil meskipun terhadap diri mereka sendiri. Kan? Sebelum orang lain, kita nak berlaku adil pada diri kita. Ini yang payah ni. Kan? Hak diri kita ada, hak ahli keluarga kita pun ada. Nak berlaku adil, adil maknanya meletakkan sesuatu pada tempat yang betul tak? Kan? Benda-benda yang kadang-kadang simple je tuan-tuan. Ini yang jadi sensitif ni. Okey, terhadap orang tua maknanya rujuk kepada al-walidaini lah, kan, ibu bapa dan juga aulad anak-anak mereka. Jadi semualah kan sekelilingnya tadi kita lah mestilah berusaha sedaya upaya mungkin untuk berlaku adil kepada orang yang berada di sekeliling mereka. Kan, maknanya keluarga kita lah yang terbaik. Cubalah setakat mana yang mampulah. Ini sekadar contohlah, okey, tafsir Ibn Abbas. Tuan-tuan boleh carilah dan adalah dia ada beberapa siri ni kan. Ini Tanwirul Miqbas daripada tafsir Ibn Abbas dan seumpamanya. Baik. Kemudian yang keduanya ialah sedang wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat ini juga ayat yang popular. Jangan kamu mati melainkan Islam kamu telah sempurna. Saya dah sebutkan sebelum ini tak, saya mungkin tuan-tuan ada ingat. Kan, saya pernah hadir satu talk yang diberikan oleh seorang profesor emeritus yang terkenal lah di negara kita ni. Dia memberikan pencerahan tentang ayat ini, jangan kamu mati melainkan Islam kamu telah sempurna. Dia kata cuba bilang. Islam sempurna, okey, balik kepada rukun Islam. Yang rukun iman tak ada masalah lah, kita percaya belaka. Dah. Rukun Islam, okey, pertama syahadah, kan, 2 kalimah syahadah, kemudian yang kedua solat. Kita solat tidak ada masalah dah. Yang kan tidak ada masalah dalam solat ni. Yang ketiganya ialah puasa, tidak ada masalah. Yang keempat ialah zakat, juga tidak ada isu.
Yang kelima, ini masalah kan, sebenarnya haji tidak dikerjakan kan. Haji tidak dikerjakan dan seboleh-bolehnya kata dia kena usaha untuk mengerjakan haji. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kamu mati melainkan Islam kamu, yakni rukun Islam kamu telah sempurnakan. Walaupun mengerjakan ibadah haji, hukumnya adalah apa? Kan? Ulama pun tambah kepada orang yang berkemampuan. Tak, orang yang berkemampuan. Kan? Jadi solat, macam mana solat, puasa, zakat, haji. Jadi atas dasar tadi, okey. Kita nak wujudkan kesedaran. Dan saya tidak bercakap atas tabung haji nak tak dibayar pun. Kan? Kokoklah ni kalau okey, simpanlah duit dalam tabung haji. Dah kan? Daftarlah berapa? 1,300 ke berapa? Kan? Menunjukkan kita ni ada komitmen untuk mengerjakan haji. Tak kira lah dengan zaman hari ni kan, berapa ramai itu cerita lain. Yang penting ialah kita dah usaha kan untuk mendaftarkan diri dan ada turn. Baik, janganlah sekali-kali kamu meninggal dunia, kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Balik kepada yang awal tadi, iaitu kena mengetahui dan mengenal pasti perkara-perkara yang yang boleh membatalkan syahadah. Kan? Kita mengaji tak? Kita kena mengaji kan antara tauhid dengan syirik. Kita tak mengaji syirik, tak jadi kita mengaji tauhid saja. Kan? Kita tidak tahu benda yang boleh merosakkan akidah kita. Kan? Boleh merosakkan akidah kita. Kalau setakat ibadah tu, mungkin bahasa kasarnya tak apa lagi lah, walaupun totally lost. Kan? Ibarat kata macam orang yang murtad ada kan, fartadda, orang yang murtad ini bila dia ni dinasihati, okey, dia balik semula lah, kembali semula bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan dosanya diampunkan, tapi dia kena ingat bahawa dia punya apa dia panggil savings dia tu yang lepas ni adalah totally lost. Kan, dia kena mula daripada zero balik. Tak apalah, sekurang-kurangnya okey, tak apalah, akaun baru pun mula daripada kosong pun sekurang-kurangnya kan Allah bagi peluang kepada aku kan jadi seorang yang muslim, daripada terus mempertahankan syirik dan akhirnya menjadi musyrik, wal iyazbillah min zalik. Inilah yang kadang-kadang yang berlaku pada kita, tuan-tuan. Yang kita bimbang ialah kita mengamalkan amalan yang syirik. Sama ada disedari ataupun tidak disedari. Terutama yang disedarilah orang bagi tahu kita. Tak, sekian-sekian, yang ni tak boleh, yang ni tak boleh, ini hukum agama begini begini. Kan? Benda pengalaman hidup kita, tuan-tuan. Kan? Antara kadang-kadang atas nama usaha dan ikhtiar. Ada kalanya ya dan ada kalanya tidak. Biasalah kalau ibu-ibu dia tahu. Kan, dalam konteks ada anak kecil dan seumpamanya. Baik, jadi dengan kemurahannya, yakni dengan kemurahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan sunnah Nabi, siapa yang hidup atas suatu keadaan maka dia pun mati dalam keadaan yang sama. Kita kalau kena usaha begitulah, kena usaha supaya kita berada pada landasan yang betul. Sebab hari ini zaman fitnah ni, fitnah merata-rata, kan? Tak tahulah macam mana betul tak betul. Bagi saya lah mudah saya sharekan dalam kuliah-kuliah saya pun, setiap amal ibadah kita ni kan, kita tanya manakah sumbernya. Kan, manakah sumbernya, sebagaimana kita duduk belajar, kita mengaji. Bagaimana untuk nak memahami nas Al-Quran, dia mesti melalui kaedah ataupun metodologi ilmu yang betul, kan, seperti dengan kita merujuk kepada tafsir-tafsir yang terawal bagi mengetahui apakah pandangan mereka yang terdahulu. Siapa dia? Golongan salafus salih, ada ke tidak? Kan, golongan salafus salih ni yang menulis kitab tafsir, yang kemudian yang selepasnya itulah, dan
tafsir bil ma'thur, tafsir yang berdasarkan kepada athar, iaitu riwayat-riwayat, dan ada riwayat ini yang makbul, yang diterima, dan ada riwayat yang tidak diterima. Kita kena perhalusi. Kan? Maka dia lebih baik daripada kita menggunakan akal. Kan? Kita menggunakan akal ada kalanya diperlukan dan ada kalanya tidak diperlukan. Kan? Dan kita nak bicara tentang apa? Perkara syurga, neraka, dosa, pahala, perkara sam'iyat ataupun benda-benda yang ghaib, maka sudah tentulah kita perlukan sumber yang sahih. Tak boleh kita nak memperkatakan sesuatu berkenaan dengan ghaibiyat sam'iyat ini ikut kepala kita, ataupun walaupun ada dalam buku, dan kita boleh semak balik dengan adanya kemudahan internet hari ini. Nah, begitulah tuan-tuan. Mudah aja sebenarnya bila kita difahamkan kaedah dan metod yang betul, walaupun tuan-tuan ni contohlah sebagai orang awam. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sebagai kesimpulan kita pada malam ini, kita letak diri kita, bab kata tadi, kan, saya ni bukanlah orang yang baik sangat, tak ada baik sikit-sikit je, tapi saya berusaha untuk nak menjadi orang yang baik, orang yang memperbaiki diri dari masa ke semasa. Dan kalau Allah tidak tutup aib saya akan lebih jadi orang yang apa nak kata, kita akan rasa terhina, kita akan rasa malu, kan, dan seumpamanya. Jadi bermakna dia menjadi satu ruang muhasabah diri kita untuk berusaha melakukan sepenuh ketaatan setakat mana yang termampu dan sebenarnya kita mampu. Kan, macam orang masuk motivasi lah, tak? Okay, anda sebenarnya mampu, kenali potensi diri. Cuma kita malas sahaja. Kita malas je, kan? Kita malas saja. Akhirnya yang senyum lebarnya adalah yang tidak lain dan tidak bukan yang sentiasa menghasut manusia, kan, dan membawa manusia ni bersama-samanya untuk masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kan? Mudah aja. Baik. Jadi saya kira sekadar itulah. Maka mereka juga sentiasa berdoa agar diberikan bantuan, pertolongan dalam rangka melaksanakan tuntutan kewajipan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana doa yang biasa kita titipkan sepanjang masa, kan, selepas solat dan sepanjang masa lah, Allahumma a'inna ataupun Allahumma a'inni, ya Allah bantulah aku ala zikrika, untuk ingat kepadamu, wa husni ibadatik, dan melaksanakan amal ibadah yang baik, yang elok kepadamu. Nak kita sentiasa minta doa supaya kepada Allah Taala, supaya Allah memudahkan urusan amal ibadah kita seharian. Kan? Begitulah. Jadi saya kira sekadar itulah pada malam ini, mudah-mudahan yang baik itu ada manfaatnya, dan daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah dan yang kurang itu daripada kelemahan dan kekurangan diri saya mohon ampun dan maaf. Dan kita sudahi dengan lafaz yang mulia, aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelum kita berhenti, siapa yang nak fixed deposit ni, sumbangan bagi menjayakan program-program keagamaan, kuliah-kuliah ilmu dan sebagainya, bolehlah berbuat demikian pada akaun Akademi Tadabbur Malaysia yang tertera ini. Mudah-mudahan segala infak tuan-tuan dan puan-puan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita tangguhkan dengan kafaratul majlis dan suratul Asr.